Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala al-mab'uthi rahmatan lil alamin. Nabiyyina wa habibina wa qudwatina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi wahtada bihadihi wastanna bisunnati ila yaumiddin. Amma ba'du. Muslimin dan muslimat, para jemaah, para penonton sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita panjatkan kesyukuran pada Allah Azza wa Jalla kerana pada hari ini Jumaat 2 hari bulan Julai 2021 kita sambung pelajaran kita dalam kitab Riyadhus Salihin. Riyadhus Salihin bab yang ke-95. Bab istihbabit tabsyir wa tahni'ati bil khair. Bab galakkan menyampaikan khabar gembira dan mengucapkan tahniah dengan kebaikan yang diperolehi oleh sahabat-sahabat keluarga kita. Bila kita dengar dia dapat berita gembira, kita ucap tahniah. Kita ucap tahniah dengan kita kata barakallahu fiik, Allah yubarik fiik, semoga Allah Ta'ala berkati apa yang anda dapati ini. Semoga Allah Ta'ala kurniakan keberkatan, kebaikan dengan nikmat yang diperolehi. Maknanya kita ucap doa tahniah kita tu iaitulah dalam bentuk doa. Kalau setakat kita kata tahniah saja, itu baru tajuk. Mana doanya, mana ucapannya? Kita selesaikan ucapan tu dengan doa. Tengoklah sesuai dengan apa sajalah. Orang dapat isteri, kita kata barakallahu lakum. Orang dapat anak, kita kata barakallahu laka fil mauhubilak. Semua doa-doa itu alhamdulillah. Tengok orang sembuh daripada penyakit, kita kata alhamdulillah. Allah alladhi syafakallahu wa afak. Jadi kita doa, ucapan kita tu mengikut apa yang dia dapat. Dapat kereta baru, kita kata semoga Allah berkati kenderaan ini, membantu saudara untuk mendekatkan diri kepada Allah, menunaikan hajat keperluan mana setiap tempat. Itu alhamdulillah di antara doa-doa yang ada itu sebahagiannya ada dalam kitab kita ni, Perisai Muslim. Jadi para pelajar boleh tengok dalam kitab Perisai Muslim yang telah saya beri kepada tuan-tuan dan puan-puan dalam bentuk aplikasi handphone kan. Sudah ada, alhamdulillah. Baiklah para pelajar sekalian, itu baru bab. Bab dianya istihbabut tabsyir. Elok, sunat, galakkan kita sampaikan khabar gembira. Wat tahniah, dan ucapan tahniah apabila sahabat kita mendapat kebaikan. Bila dapat kebaikan, kita ucap tahniah. Baik, dalam bab ini Al-Imamun Nawawi rahimahullah ta'ala bawa kepada kita 8 ayat. Banyak ayat dibawa sebab setiap ayat itu ada cerita dia sendiri berkaitan dengan khabar gembira kepada Nabi ataupun khabar gembira kepada para sahabat. Tuan-tuan dan puan-puan, kita tengok ayat yang pertama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. وَالَّذِينَ اجْتَنَبُوا الطَّاغُوتَ أَن يَعْبُدُوهَا وَأَنَابُوا إِلَى اللَّهِ لهم البشرى فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. Dan orang-orang yang menjauhi tagut, iaitu tidak menyembah tagut. Jadi orang-orang yang melakukan tauhid kepada Allah Azza wa Jalla dan kembali kepada Allah Azza wa Jalla, mereka tinggalkan perbuatan-perbuatan lama dia, sembahan-sembahan yang syirik pada Allah Azza wa Jalla, lalu mereka mendapat berita gembira. Wa anabu ilallah, bila mereka kembali kepada Allah, mereka dapat berita gembira.
Oleh itu sampaikanlah khabar gembira itu kepada hamba-hambaku, iaitu mereka yang mendengar perkataan yang baik lalu mengikuti apa yang paling baik di antaranya. Ayat ini para pelajar sekalian menceritakan kepada kita Allah Subhanahu wa taala perintahkan nabinya sallallahu alaihi wasallam memberi khabar gembira kepada orang Islam yang meninggalkan taghut, iaitu penyembahan berhala, penyembahan lain daripada Allah, dan memilih jalan yang benar serta beramal dengan apa yang mereka dengar yang baik, beriman dan beramal. Jadi alhamdulillah, bila orang dapat, maknanya tanda. Yang pertama ini, bila kita dapat khabar gembira sahabat kita masuk Islam, kita pergi tahniah kepada dia. Alhamdulillah, Allah Ta'ala telah bagi hidayah kepada saudara. Saudara sekarang ini telah menjadi sahabat kami dunia akhirat, kan? Menjadi saudara kami. Innamal mu'minuna ikhwatun. Kalau mungkin bukan musim Covid ni, kita peluk dia, kita dakap dia, kan? Itu khabar gembira kepada orang yang telah meninggalkan sembahan-sembahan berhala dia, kan? Kemudian mereka telah beriman kepada Allah. Satu. Jadi kalau kita duduk jauh pun tak apalah. Kita dengar sahabat kita, friend kita ni masuk Islam. Hantar surat, hantar SMS, hantar WhatsApp pada dia, ucap tahniah, menyatakan kegembiraan kita di atas perubahan besar yang berlaku dalam diri saudara kita. Alhamdulillah. Baik, itu yang pertama. Orang yang telah memberi khabar gembira kepada orang yang memilih al-manhaj al-haqq, jalan yang benar, dan mereka beriman dan beramal dengan isi kandungan iman yang mereka iman itu. Baik, kita pergi kepada ayat yang kedua. Jadi dalam bab yang ke-95 ni ada 8 ayat. Ayat yang kita baca tadi, wallazina ijtarabut taghut, iaitulah dari surah Az-Zumar. Surah Az-Zumar ayat 18. Ayat yang kedua, yubashshiruhum rabbuhum birahmatin minhu wa ridwan wa jannatin lahum fiha na'imun muqim. Dan Tuhan yang menggembirakan mereka dengan memberikan rahmat, keredaan dan syurga. Mereka memperoleh kesenangan yang kekal di dalamnya. Surah At-Taubah. Surah At-Taubah ayat 21. Ayat ini khabar gembira daripada Allah Azza wa Jalla kepada orang yang beriman, yang telah mendapat keredaan Allah Ta'ala dan masuk dalam syurga. Artinya, khabar gembira ni bukan setakat di dunia, ya. Di akhirat esok pun orang-orang ahli syurga mendapat khabar gembira dari Allah Azza wa Jalla. Bahagianya mereka, gembiranya mereka mendapat berita yang besar. Kita kata Allahumma ja'alna min ahlil jannah. Ya Allah, jadikan kita semua ni dari ahli jannah yang mendapat khabar gembira dari Allah dan juga dari para malaikat. Amin. Ayat yang ketiga, wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Wa abshiru, dan terimalah khabar gembira, bergembiralah kamu dengan memperoleh syurga yang dijanjikan kepada Tuhan, yang dijanjikan oleh Allah Azza wa Jalla. Ayat ini dalam surah Fussilat ayat 30. Para pelajar, kita tanda. Yaumah yuhsyarul muttaqun. Pada hari dikumpulkan orang-orang yang bertakwa, berduyun-duyun menghadap Allah Azza wa Jalla. Taqumul malaikah, para malaikat
menyampaikan khabar gembira dengan apa yang telah disediakan oleh Allah Azza wa Jalla kepada mereka. Sebagaimana yang telah berlaku di mana melalui lidah Nabi sallallahu Nabi dah beritahu bahawa orang beriman ini orang yang akan mendapat syurga yang dijanjikan oleh Allah Azza wa Jalla. Wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Terimalah khabar gembira. Kita kata Masya Allah Tabarakallah, ayat ini dalam surah Fussilat. Cuba kita tengok ayat penuh dia macam mana. Ini pentingnya kita tengok ayat penuh dalam surah Fussilat ni. Wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Surah Fussilat ayat 30. Tengok. Ayat ini bila kita tengok ayat penuh kita nampak tanda, tuan-tuan. Tadi saya baca dalam tafsir, dalam huraian dia, tapi dalam ayat ini menceritakan innal ladzina qalu rabbunallah. Orang-orang yang beriman yang telah mengakui rabbunallah thumma istaqamu. Kemudian mereka beristiqamah. Bila dia nak mati, tanda. Ayat yang ketiga ini khabar gembira dengan syurga yang dijanjikan disampaikan oleh siapa? Oleh para malaikat. Tatanazzalu alaihimul malaikah. Para malaikat turun menyampaikan khabar gembira, bisik dengan telinga kita, alla takhafu wa la tahzanu. Saudara yang nak mati ni, jangan takut, jangan sedih. Wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Terimalah khabar gembira dengan syurga yang Allah janjikan. Pada ketika itu, di sinilah kata di para ulama, ketika itu Allah buka hijab kepada orang yang nak mati, dia nampak di mana tempat duduk dia, syurga. Orang-orang baik-baik mati dalam keadaan senyum. Kenapa? Dia telah menerima khabar gembira daripada malaikat. Dia telah khabar gembira daripada malaikat. Tempat dia akan pergi setelah dia mati, syurga. Pada waktu itu, orang nak mati tu minta mati selalu. Kita sibuk cari ambulan, cari doktor. Kalau dia boleh bagi tahulah, boleh buka rahsia. Anak-anak, relax, tenang. Bapa nak pergi dah. Mak nak pergi dah. Tempat duduk aku dalam syurga. Jangan bimbang kamu. Tapi dia tak boleh bagi tahu. Dia boleh senyum je. Senyum mati. Allahu Akbar. Bila dia mati, bi'araqil jabin, berpeluh, terpercik peluh di dahi dia. Sebab apa? Sebab dia rasa malu nak menghadap Allah. Amalan dia sedikit. Allahu Akbar. Baik, itu artinya ayat yang ketiga tadi. Tuan-tuan tanda, ayat yang pertama, khabar gembira, tahniah kepada orang yang meninggalkan ajaran lama dia yang tak baik. Kemudian khabar gembira bila masuk dalam syurga. Ayat yang ketiga ni, wa absyuru bil jannah, khabar gembira di saat nak mati. Kita berpindah pula ayat yang keempat. Ayat yang keempat, fabasyarnahu bighulamin halim. Dan kami beri khabar gembira kepadanya dengan kelahiran seorang anak yang sangat sabar, iaitulah Nabi Ismail alaihissalam. Ayat ini dalam surah As-Saffat ayat 101, iaitu para malaikat datang bertemu dengan Nabi Ibrahim alaihissalam, menyatakan Ibrahim akan dapat anak. Terkejut Ibrahim, orang tua ajuzun aqim, isteri dia pula mandul, macam mana boleh anak ni? Ayat yang kedua, ayat yang keempat tadi disambung dengan ayat yang kelima. Ayat yang kelima, وَلَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُنَا إِبْرَاهِيمَ بِالْبُشْرَى. Dan para utusan kami, yakni para malaikat,
telah datang kepada Nabi Ibrahim dengan membawa khabar gembira. Dalam surah Hud ayat 69. Bila dapat khabar gembira, tengok ayatnya seterusnya yang ke-6. وَامْرَأَتُهُ قَائِمَةٌ فَضَحِكَتْ فَبَشَّرْنَاهَا بِإِسْحَاقَ وَمِنْ وَرَاءِ إِسْحَاقَ يَعْقُوبَ. Dan istrinya, isteri Nabi Ibrahim, berdiri lalu tersenyum. Pelik ni. Ni mari mana ni orang ni? Aku sudah tua, mandul, mari bagi tahu aku boleh anak. Ya Allah, fadhahikat. Ketawa dia. Macam tak percayalah, kita pun terkejut juga. Orang tua orang yang boleh anak macam ni kan. Bila dia senyum, ketawa, fabasyarnaha bi Ishaq. Bukan sakat boleh kami beri khabar dia dapat anak dia nama Ishaq. Adapun yang tadi Ismail tadi, anak dia daripada Hajar kan. Ia ni anak dia mari daripada Sarah. Wa min wara'i Ishaq Yaqub. Selepas daripada Ishaq, kamu boleh cucu pula nama dia Yaqub. Berarti setakat tu. Dia tak cakap lah. Lepas Yaqub, Yusuf. Tuan-tuan dan puan-puan yang sudah belajar tadabbur Quran PKP ni, saya pun tak pasti sesuai ke saya nama tafsir Quran PKP. Sebab kita mula tafsir pada masa PKP yang pertama dulu sampai saat ini kan. Saya yakin dan tuan-tuan yang selalu ikuti tafsir Quran pagi-pagi ni akan tersenyum bila kita dengar kisah kita ni, sebab baru je kita lalu cerita Ibrahim, cerita Ismail alaihimussalatu wassalam kan. Dalam ini dalam surah Hud baru je kita lalu ayat 71. Habislah kita. Artinya semua ayat ini menunjukkan busyra. Fabasyarnahu bil busyra, fabasyarnaha. Semua dapat. Ibrahim pun dapat khabar gembira, isteri dia pun dapat khabar gembira. Semua mereka sudah dapat khabar gembira, iaitulah tentang apa? Tentang mereka akan dapat anak, dan juga khabar gembira dengan kebinasaan penjahat-penjahat LGBT daripada kaum Nabi Lut. Selain daripada malaikat singgah di rumah Nabi Ibrahim, malaikat maklumkan kepada Ibrahim, kami akan pergi binasakan kaum Lut yang rusak fitrah, duduk main LGBT sama jantan. Baiklah para pelajar sekalian, kita berpindah kepada ayat yang ke-7. Ini Nabi lain pula. Habis dah Nabi Ibrahim, kita pergi kepada Nabi Zakaria. Nabi Zakaria. فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب وهو قائم يصلي في المحراب أن الله يبشرك بيحيى. فنادته الملائكة. Kemudian para malaikat memanggilnya. Panggil siapa? Panggil nama Nabi Allah Zakaria. Ingat ada cerita tuan-tuan dalam surah Maryam, dalam surah yang sebelumnya, Zakaria ini diberi kemuliaan menjaga Maryam. Maryam tu bila mak dia menazar batni muharrab ni, apa yang dikandung ini jadi bebas menjadi khadam di Baitul Maqdis kan. Maka dia dijaga oleh Sayyidina Zakaria. Zakaria ni ipar dia. Zakaria tak ada anak. Bila dia tengok pelik Maryam ni, pelik. Maryam dalam bilik di masjid, mihrab, dalam bilik dia. Bila Zakaria pergi ziarah dia, tengok dia duduk makan buah. Buah yang dia makan tak ada di musim panas. Kita kata buah musim sejuk. Ataupun pada musim sejuk dia makan buah yang ada pada musim panas.
Ini pelik ni, tak ada ni. Dulu bukan ada ekspor import macam kita hari ni masuk dalam freezer, dalam peti. Orang di Mekah boleh makan durian, tak ada jadi masalah kan. Orang duduk di Mekah semua ada, durian ada, petai pun ada, budu pun sampai. Jadi kita, tapi zaman dia tu ajaib. Zakaria tanya, min ain anna laki hadza? Maryam mana ni? Pelik. Qalat huwa min indillah. Allah Taala bagi rezeki aku. Apa tanya? Maka di situlah Zakaria rasa kuat semangat nak minta anak. Allah Ta'ala kuasa beri kepada Maryam macam ni, takkan aku tak dapat. Maka dia berdoa. Ketika dia berdoa minta anak, maka datanglah malaikat. Sambung ayat ni. Kemudian para malaikat memanggilnya ketika dia berdiri melaksanakan solat di mihrab. Anna Allah yubashshiruka bi Yahya. Zakaria, doa kamu telah dimakbulkan oleh Allah. Kamu akan mendapat seorang anak yang dinamakan Yahya. Sekali dengan dia, Allah Ta'ala beri anak, sekali dengan nama. Masya Allah, senang dia. Pergi pejabat pendaftaran, isi borangnya, kalau ada lah. Apa dia mihrab? Mihrab ni apa dia, tuan-tuan? Mihrab ni biasanya orang buat tempat, ruang solat. Depan tu dia panggil mihrab. Macam kita kan, kalau imam kita ni mihrab, tempat depan imam tu ada ars gitulah, macam lubang lah. Itu dipanggil mihrab. Boleh jadi penggunaan mihrab zaman dulu luas. Pasal itulah Maryam juga dikata fil mihrab. Kan? Mihrab maknanya ruang macam tempat khas kepada imam duduk situ. Bagi cerita hari ni bilik imam lah kot. Tapi kalau kata mihrab, mihrab tu tempat orang solat. Sebab apa dinamakan mihrab? Tulis. Jarang orang cerita mihrab. Biasa kalau kata mihrab, orang kata tunjuk tu tempat imam tu. Yang ada lubang tempat imam duduk, mihrab. Kata di ulama bahasa mihrab, yusummiya mihraban. Tulis, catat ni. Dinamakan mihrab, tempat solat itu nama dia mihrab, li'annahu yuharibu fihi syaitan. Kerana di tempat itu kita berperang dengan syaitan. Kita takbir Allahu Akbar, syaitan datang, bab. Solat 2 rakaat ke 3 rakaat tu, pening kepala kita. Tengah duk mikir solat, terfikir benda lain pula. Khayal sana, khayal sini. Maka nama dia mihrab, tempat solat itu tempat yuharibu syaitan. Tempat kita lawan dengan syaitan. Patutnya setiap orang kita ni, biar ada di dalam rumah kita, tempat kita solat, tempat kita zikir, tempat kita ibadat. Kerana kita ambil satu bilik, ruang. Kalau ada lah, kalau rumah tu besar lah, kalau tak ada lah, buatlah mana-mana tempat yang ada je lah. Contohnya tuan ada rumah 10 bilik. Dulu tak ada tempat, anak sekarang ni sudah besar-besar, tinggal lagi bilik kosong. Ambil satu ruang khas, buat tempat solat situ. Untuk kita solat tahajud, kita solat duha, kita solat witir. Kita letak dalam bilik kita ni tak ada patung-patung, tak ada gambar-gambar, tak ada. Yang adanya Al-Quran, ada kitab-kitab agama. Zaman PKP ni kita letak satu alat screen ni. Untuk kita nak tengok live, boleh belajar, boleh mengaji ilmu situ. Alhamdulillah. Jadi kita buat mihrab, mana buat tempat solat. Mihrab nama dia apa? Li'annahu, sebab tempat dia berlawan dengan syaitan kat situ. Itu nama mihrab. Ketika dia sedang solat, datang malaikat memberi khabar gembira kepada Zakaria, anak dia bernama Yahya. Bukan setakat nama, bukan boleh anak. Nama pun sudah ada. Yahya. Walam naj'al lahu min qablu samiyya. Tak pernah diguna oleh orang nama ni. Yahya ni orang pertama menggunakan nama Yahya. Macam Nabi kita sallallahu alaihi wasallam Muhammad, kan dia yang guna pertama. Baiklah para pelajar sekalian, kita pergi kepada ayat yang terakhir dalam bab kita ni, ayat yang ke-8. إِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَا مَرْيَمُ إِنَّ اللَّهَ يُبَشِّرُكِ بِكَلِمَةٍ مِّنْهُ اسْمُهُ الْمَسِيحُ. Al-ayah. Biasanya kalau dia sebut al-ayah, maknanya panjang lagi ayat tu. Cuma Tuan Syekh Nawawi dia nak setakat tu je, sebab tajuk kitanya yubashshiruki, nak berhenti di situ.
Kalau tidak panjang lagi, kalau nak panjang buka tafsir kita. Surah Ali Imran ayat 45. Ingatlah ketika para malaikat berkata, wahai Maryam, sesungguhnya Allah menyampaikan khabar gembira, yubashiruki, menyampaikan khabar gembira kepadamu tentang sebuah kalimah, firman darinya, iaitu seorang putera namanya Al-Masih Isa, kamu akan mengandung, melahirkan seorang putera. Maryam terkejut besar. Lish walam yamsasni bashar, tak pernah disentuh oleh laki-laki. Saya belum pernah kahwin, macam mana saya boleh anak? Panjanglah cerita yang saya nak sampaikan, Imam Nawawi nak sampaikan kepada kita, yubashiruka, makna khabar gembira. Baiklah para pelajar sekalian, para jemaah sekalian, kita simpulkan daripada ayat-ayat yang kita baca ini sebelum kita berpindah kepada hadis. Ayat ini menunjukkan tahniah, khabar gembira itu dalam pelbagai sudut. Orang dapat anak, kita baca doa, barakallahu laka fil mauhud. Orang dapat isteri, kita kata barakallah, doa orang dapat isteri kan. Barakallahu lakuma wa baraka alaikuma sampai ke akhirnya. Orang dapat apalah, naik pangkat, kita kata Allah barakallahu fiik, semoga Allah Taala berkati kenaikan pangkat ini. Dapat kereta baru, dapat rumah baru, kita doalah mengikut kesesuaian. Jadi kita, ataupun itu dia panggil tahniah. Adapun khabar gembira, kita dapat maklumat sebelum tuan dia tahu. Contohnya kita cikgu sekolah lah, guru di sekolah. Anak kawan kita ni alhamdulillah A campur. Oh, bukan A saja, A campur dapat. Boleh kita SMS. Kita telefon dia, ya akhi, ya ukhti, masya-Allah, tahniah anda. Campur semuanya 10. Terkejut mak dia. KPM tak cerita lagi awak. Saya tahu, saya duduk di bilik gerakan. Contohlah kita kata. Ataupun kita dapat khabar gembira apa saja. Sahabat kita ni dia panggil guru duka lara. Duduk di jauh dengan suami dia, sudah berpisah bertahun-tahun contohnya. Hari ni kita dapat surat, dia dapat pindah balik ke kampung. Kita boleh telefon dia, boleh WhatsApp khabar gembira, sampaikan khabar gembira kepada kawan-kawan, menunjukkan bahawa kalaulah kita tahu kawan boleh nikmat, kita sampai khabar gembira, bermakna kita tidak ada dalam hati kita tu perasaan yang tak baik. Kalau orang dengki, bukan nak sampai gembira, ludah-ludah pula. Sakit hatinya dia, kawan tu dapat nikmat kan. Baiklah. Saya bimbang kalau kita panjang tak habis. Hadis kita ni ada beberapa hadis, ada beberapa peristiwa yang panjang. Baik, kita masuk. Kata Imam Nawawi rahimahullah, wal ayatu fil babi katsiratun ma'lumatun. Ayat-ayat yang menyebut tentang khabar gembira ini banyak, dengan perbahasan sangat banyak dan sudah dimaklumi. Itu bahasa Nawawi, dia tak mahu cakap panjang. Dia kata cukuplah dengan 8 ayat yang aku bawa. Sekarang ni kita berpindah pula kepada hadis. Hadis-hadis juga sangat banyak dan masyhur dalam kitab sahih. Di antaranya sebagaimana berikut. Hadis yang pertama. Tanda hadis yang pertama. An Abi Ibrahim wa yuqalu Abu Muhammad wa yuqalu Abu Muawiyah Abdullah bin Abi Aufa radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam basyara Khadijatan bi baitin fil jannah min qasabin la sakhaba fihi wala nasaba, muttafaqun alaih. Daripada Abdullah bin Abi Aufa, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan berita gembira kepada isterinya Sayyidah Khadijah binti Khuwailid radhiyallahu anha tentang Allah Subhanahu wa taala sediakan untuk Sayyidah Khadijah sebuah mahligai dalam syurga yang diperbuat daripada mutiara. Di dalamnya tidak ada kekalutan, tak ada bising hingga bangar, dan tidak ada lagi keletihan. Hadis ini muttafaqun alaih. Mana Nabi khabar Khadijah, Allah dah sediakan kepada adinda baitun fil jannah, rumah dalam syurga yang begitu cantik, masya-Allah. Dia kata al-qasabu al-lu'lu al-mujawwaf, daripada mutiara yang berlubang,
Saya pun tak tahu, syurga ni tak boleh nak bayang dengan kepala. Kalau boleh bayang tu bukan syurga. Tak ada lagi sibuk-sibuk. Sebab apa Allah bagi rumah ketenangan kepada Khadijah? Sebab Khadijah telah melalui beberapa tahun hidup dia selepas Nabi dilantik menjadi Nabi, jadi Rasul. Sibuklah Sayyidah Khadijah. Orang duk hentam Nabi, duduk kutuk dia macam-macam. Maka Allah kata, rehatlah Khadijah. Ambillah sebuah mahligai dalam syurga, la sahaba fihi wala nasab, tak ada hingar bangar, tak ada lagi sibuk, tenanglah duduk bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahu akbar. Bahagianya Sayyidah Khadijah mendapat khabar gembira daripada Allah Azza wa Jalla melalui mulut suaminya yang sangat mulia. Hadis ini para pelajar menunjukkan bayanu fadli Khadijah, menyatakan kelebihan Sayyidah Khadijah yang telah berkorban jiwa dan raga harta bendanya untuk Islam dan membela Nabi sallallahu alaihi wasallam. Khadijah salah seorang daripada yang dijamin masuk syurga. Kita selalu dengar orang baca hadis 10 orang tu, 10 orang tu dalam satu hadis, Abu Bakar fil jannah, Umar fil jannah. Tapi sebenarnya yang dijamin masuk syurga oleh Nabi secara hidup-hidup ramai lagi. Tapi tak apalah. Ramai kata ramai, yang pentingnya para sahabat yang mulia telah mendapat kedudukan yang besar. Kita berpindah kepada hadis yang kedua dalam bab ini. Hadisnya panjang. Saya rasa hadis ini kita ceritalah, menarik sikit. Cerita satu hari, tengok hadis. Wa an Abi Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu annahu tawadda'a fi baiti. Tuan-tuan yang ada kitab boleh ikut follow kitab, yang tak ada kitab boleh dengar. Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu, satu hari dia berwuduk di rumah dia siap-siap. Thumma kharaja, dia pun keluar dari rumah. Dia kata, la alzamanna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hari ini aku nak ikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi gimana aku nak ikut dia. Aku akan wala akunanna ma'ahu yaumi hadha. Hari ni aku nak ikut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia pun pergi masjid. Anda baca terjemahan, tuan-tuan tengok bahasa Arab. Pergi masjid, tanya di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang kata wajjaha hahuna. Nabi pergi ke arah sana. Ke arah Quba. Ke arah Quba. Kalau duduk di masjid Nabi tu, dia tunjuk ke depan lah Quba ni. Aku pun pergi ke arah Quba. Jadi Abu Musa ni dia tahu dah. Abu Musa ni nama dia Abdullah bin Qais. Abdullah bin Qais. Dia tahu lokasi ataupun destinasi Nabi. Biasa dia ikut Nabi pergi Quba, dia akan pergi sini. Dia pergi hatta dakhala bi'r Aris. Nabi duduk di telaga Aris. Sebuah telaga berada di tepi Masjid Quba. Kalau tuan-tuan pergi sekarang, sebelah Masjid Quba belah kanan ada air pancut. Air naik. Kan? Di kawasan air itulah telaga dekat situ. Dulu saya nampak waktu pergi awal-awal dulu. Sekarang ni dah jadi jalan raya, dia pasang air pancut kat situ. Aku pun duduk tepi pintu. Telaga tu ada pintu. Aku duduk kat pintu sehingga Rasulullah selesai daripada qada hajat dia. Saya pun pergi. Fa idza huwa jalasa ala bi'r Aris. Nabi kita duduk dalam telaga Aris. Nabi kita duduk mana? Duduk dalam sekitar telaga Aris sebut. Nabi kita duduk tengah-tengah. Telaga tu rendah, macam kolam gitu telaga. Nabi kita duduk dia tu, dia letak kaki dalam telaga. Tak kaki dalam tu. Duduk sebelah. Wa kashafa an saqaihi. Allah. Nabi kita buka betis dia. Betis dia tu masuk dalam air, dalam telaga tu. Allahu akbar. Aku beri salam. Assalamualaikum ya Rasulullah. Thumma saraftu. Nabi jawab salam, saya pun bagi tahu. Mak Rasulullah, rehatlah kat sini, saya jaga pintu depan tu. Saya tunggu kat pintu. Kalau ada orang datang, saya maklumkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tiba-tiba datang Sayyidina Abu Bakar. Masya-Allah, rezeki Abu Bakar. Mari Abu Bakar. Abu Bakar sabar kejap, nanti saya tanya Nabi dulu, boleh masuk tidak? Ia bertanya. Faqala summa zahab. Faqala
Rasulullah, Abu Bakar minta izin nak masuk. Qala izan lahu wa basyirhu bil jannah. Bagi dia masuk, sampaikan khabar gembira dia ahli syurga. Masya Allah, tengok ini khabar gembira. Abu Bakar, Nabi bagi khabar gembira, tuan ahli syurga. Senyum Abu Bakar, masuk. Abu Bakar masuk, dia pergi duduk sebelah Nabi SAW. Dia pun letak kaki dia di mana? Tempat Nabi duduk. Itu dia panggil duduk dekat dengan Nabi SAW. Nabi sini, dia duduk sebelah. Hei, siapa lagi lah nak mari ni? Kata di siapa dia ni? Abu Musa kata, siapalah orang bertuah hari ni? Aku harap adik-beradik aku datang, sebab waktu aku datang tadi dia sedang berwudu. Kalau dia ni datang, gembiralah dia, boleh duduk sebelah Nabi. Tiba-tiba yang datang tu Sayyidina Umar Al-Khattab. Minta izin nak masuk. Abu Musa bagi tahu kepada Nabi, Nabi kata i'zan lahu wa absyirhu bil jannah. Bagi tahu dia masuk, bagi khabar gembira bahawa dia ni ahli syurga. Bagi tahu kepada Umar, Umar pun gembira masuk, duduk di sebelah Nabi fil qufi ala yasari. Abu Bakar di belah kanan, Umar di belah kiri. Aku pergi lagi tunggu dekat telaga, dekat pintu. Siapalah nak datang pula ni? Kan? Aku mengharapkan in yuridillah bi fulan, kalaulah Allah Taala nak beri adik kepada keluarga aku tu baik, dia datang. Tiba-tiba datang orang lain ketuk pintu. Assalamualaikum. Siapa tuan? Uthman bin Affan. Tunggu sekejap. Aku bagi tahu kepada Nabi SAW, qala i'zan lahu wa basyiru bil jannah ma'a balwa tusibuhu. Allahu Akbar. Bagi tahu kepada Uthman, silakan masuk. Bagi tahu dia khabar gembira dengan ahli dia sebagai ahli syurga dan bala yang akan menimpa dia. Bila aku bagi tahu gitu, Uthman terkejut. Suka sangat dia kan. Suka sangatlah sebab ahli syurga, tapi terkejut. Nabi kata dengan bala yang akan menimpa dia. Apa Uthman jawab? Tulis. Allahul Musta'an. Sebab apa? Sebab dia kata, Nabi kata dia akan ditimpa bala. Maka menjadi satu sunnah, apabila kita dengar berita tak baik nak berlaku, kita kata Allahul Musta'an. Bila benda tak baik sudah berlaku, kita kata inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi Uthman masuk, tempat duduk dalam telaga sudah penuh, maka dia terpaksa duduk di seberang sana, jauh sikit. Kata di Sa'id bin Musayyib, fa awwaltuha quburahum. Aku tafsirkan kedudukan dalam telaga ini, iaitulah kubur mereka. Nabi SAW, Sayyidina Abu Bakar, Umar duduk satu tempat di dalam rumah Aisyah, Uthman duduk di Baqi'. Muttafaqun alaih, hadis ini sahih. Baiklah para pelajar sekalian, Sayyidina Uthman, tengok dalam riwayat dia kata, Uthman pun bila dia dengar dia kata Allahul Musta'an. Baiklah para pelajar sekalian, dalam hadis ini ada beberapa perkara yang kita nak sampaikan, iaitu adab al-istizan. Bila kita nak masuk tempat orang, kena minta izin. Kan? Minta izin, baru kita masuk. Hadis ini juga menunjukkan mukjizat Nabi SAW. Dia diberi wahyu oleh Allah bahawa Uthman akan diuji dengan ujian bala. Sehinggalah Sayyidina Uthman, 6 tahun pemerintahan dia datang ke telaga yang sama, cok mohor cincin yang dia pakai, cok mohor Nabi tu jatuh dalam telaga, dikeringkan air, tak jumpa cari. Uthman teringat di sini Nabi bagi tahu bil musibal balwa tusibhu, dengan bala yang akan menimpa dia. Maka selepas daripada itu berlakulah sedikit huru-hara sehinggalah terbunuhnya Sayyidina Uthman syahid. Dia sedang baca Quran, dia dibunuh radhiyallahu anhu. Tuan-tuan yang pergi ke Madinah, jangan lupa cari buku ni, Madinah Munawwarah. Kelebihan dan sejarah, dalam buku ni saya cerita tentang telaga-telaga di Madinah, termasuklah telaga Aris yang kita cerita ini. Telaga Aris, telaga Yahudi punya tu Bi'ru Rumah, ada dalam ni kisah-kisah dia. Tuan-tuan boleh tengok dalam buku Madinah Munawwarah.
kelebihan dan sejarah. Baik, saya nak pergi kepada cerita yang kedua secara ringkas. Dia ada cerita dua cerita dia. Cerita yang kedua ni hadis nombor 710. Hadis 710. Hadis yang pertama tadi 709 kan. Hadis 710. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala kunna qu'udan haula Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ma'ana Abu Bakrin wa Umar fi nafarin. Kata Abu Hurairah, ketika kami sedang duduk bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Sayyidina Abu Bakar dan Umar dan berapa orang lagi, tiba-tiba faqama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min baini azhurina fa abta'a alaina. Tiba-tiba Nabi kita bangun, pergi. Dia pergi mungkin nak buang air ke nak qada hajat dia. Tapi lama. Wa khashina an yuqtata'a dunana wa fazi'na faqumna. Kami bimbang takut apa? Takut baginda ditangkap oleh musuh atau apa-apa musibah. Akulah, kata di siapa dia tadi, Abu Hurairah kata, akulah orang pertama yang bangun. Dia pun pergi di mana Nabi? Pergi cari-cari sampai ke kebun Ansar Bani Najjar. Fadurtu bihi, aku pun pusing, rasa masuk sini Nabi. Pusing tak ada pintu. Tiba-tiba aku jumpa lubang air, tali air tu. Aku masuk ikut lubang air tu. Masuk sana. Padahal tu aku tengok Nabi ada kat situ. Faqala Abu Hurairah, dia Nabi bunyi orang masuk, Nabi kata, Abu Hurairah, qultu na'am ya Rasulullah. Qala ma sya'nuk, kenapa kamu datang? Apa sebab? Kata Abu Hurairah, ya Rasulullah, kami tadi duduk sama-sama kan, tapi Rasulullah keluar bangun, tiba-tiba lama sangat. Lama Nabi tak balik-balik, jadi saya bimbang, takut Rasulullah ditimpa musibah ke, ada benda yang tak baik. Fahtafaztu kama yahtabidu sta'lab. Saya menyusup masuk sini sebagaimana serigala menyusup. Aku. Wa haula innas warai. Ramai lagi kat luar Rasulullah. Saya yang masuk ni nak cari Nabi. Faqala ya Abu Hurairah. Wa a'tani na'laihi. Nabi sallallahu alaihi wasallam ambil selipar dia. Dia beri kepada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, suruh bawa selipar dia. Nabi kata apa? Izhab bina'layya hataini. Membawa selipar aku ni tanda kamu ni wakil daripada aku. Orang tengok selipar Nabi, orang kena, oh selipar Nabi ni. Kalau kita hari ni bagi surat wathiqah lah, surat wathiqah. Faman laqita min wara'i hadzal ha'id yashhadu an la ilaha illallah mustayaqinan biha qalbuhu. Mana-mana orang yang kamu jumpa di sebalik tembok ni, mau keluar nanti, mana-mana orang yang kamu jumpa yang telah bersaksi dengan la ilaha illallah dengan yakin, fabashirhu bil jannah, sampaikan khabar gembira bahawa mereka ahli syurga. Wa zakaril hadis bitulihi. Hadis ini panjang, dikeluar oleh Imam Muslim. Maka hadis ini apa kita nak kata para jemaah sekalian? Hadis ini menunjukkan bahawa para sahabat sangat mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam sehingga mereka mencari apabila Nabi terlambat pergi ke buang air dan sebagainya. Masya-Allah. Dan satu lagi, kalau kita lantik orang, biar ada wasiqah. Ada surat wasiqah kata orang. Jadi Nabi kita beri kepada Abu Hurairah selipar dia, menandakan bahawa dia ni bercakap bagi pihak Nabi. Ni selipar dia ada kat tangan aku ni. Selipar Nabi ada di sini. Jangan pula salah faham, selipar ni kena ambil letak atas kepala lah. Tak, itu dia bawa sebagai tanda. Tanda wasiqah, tanda dia ni memang dilantik oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sebab barang Nabi ada dekat aku. Allahu akbar. Baik, satu lagi cerita khabar gembira yang berlaku, iaitulah cerita panjang. Hadis 711 saya bacalah secara ringkas-ringkas. Kita habiskan bab kita ni para jemaah sekalian. Hadis 700 wa'an bin Shumasah. Ibnu Shumasah radhiyallahu anhu qala hadarna Amr bin al-As wa huwa fi siyaqatil maut fabaka tawilan. Kami sempat menghadiri saat kematian Amr bin al-As radhiyallahu anhu. Dia menangis panjang, menangis sungguh-sungguh, teriak kuat.
Kelantan kata teriak kuat. Wa hawwala wajhu ila al-jidar, dia pusing muka dia ke dinding, tak mau tengok muka kita ni. Kita yang duduk nak ziarah dia ni, dia tak mau mandang muka kita, dia tengok ke dinding. Anak dia kata, ya abata. Tengok ni. Ini tajuk dia kat sini. Tajuk dia di sini. Dia kata, ya abata, wahai bapakku, berhentilah menangis. Ama basyaraka Rasulullah bikada. Bukankah Rasulullah SAW telah memberi khabar gembira kepada ayah? Bukankah Rasulullah telah menyampaikan berita gembira kepada bapa? Mu tak ingat Nabi kata, mu ni ahli syurga, mu Allahu Akbar. Fa aqbala biwajhi. Dia pun pusinglah muka dia. Daripada paling ke dinding, pusing ke orang ramai. Dia kata, inna afdala ma nu'iddu. Sebaik-baik apa yang kami nak bawa untuk mati ni, syahadah alla ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Itulah sebaik-baik bekalan aku nak mati. Nak buat apa lagi? Syahadah yang paling tinggi. Kemudian dia pun cakap, kenapa, sebab apa dia menangis? Dengar ni para jemaah. Dia kata apa? Aku telah melalui 3 fasa kehidupan. Fasa yang pertama, letak nombor. Fasa yang pertama, bagaimana keadaan aku. Sebelum dulu aku sangat benci kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sangat-sangat benci. Dan aku mengharapkan aku boleh membunuh dia. Sampai begitu sekali. Dia kata apa? Falau mittu ala tilkal hal lakuntu min ahlina. Kalau aku mati ketika itu, tentulah aku ahli neraka. Sebab tu dia menangis. Mana dia sebab, terharu. Allah Ta'ala lepaskan dia daripada apa ni, bencana besar. Kalau dia bunuh Nabi, tentu ahli neraka. Tapi alhamdulillah Allah selamatkan dia. Fasa yang kedua, hilang kebencian, Allah masukkan dalam hati aku ni, nak masuk Islam. Ataitun Nabi. Aku pun pergi menjumpa, menghadap Nabi SAW. Bagi tahu, Nabi kata, ubsut yaminaka fali ubayyaka. Holorkan tangan kanan untuk kita ikat setia dengan Islam. Bila aku holor, faqabattu yadi. Aku tarik balik tanganku. Faqala, malaka ya Amru? Kenapa? Tak jadi masuk Islam? La, bukan begitu ya Rasulullah. Aradtu an ashtarita. Saya nak buat syarat, nak satu syarat. Apa dia syarat? An yughfarli. Bila saya masuk Islam, saya nak Allah Ta'ala maafkan saya, ampunkan dosa saya. Rasulullah juga maafkan saya. Yang saya nak buat tak baik pada Nabi dulu, hapuskan. Kosong-kosong kata orang. Maka Nabi bagi tahu, ya Amru. Ama alimta. Mu tak tahu ke Amru, bahawa Islam yang kamu akan masuk ini menghapuskan semua dosa kamu. Wa annal hijrata, hijrah yang kamu akan berpindah dari Mekah ke Madinah, menghapuskan semua dosa kamu. Wa annal hajja yahdimu ma kana qablah, haji yang kamu lakukan di Mekah menghapuskan dosa-dosa kamu. Jadi para jemaah, kita Islam dah. Hijrah sudah tidak ada ke Madinah, tapi haji ada bersama kita. Alhamdulillah. Peluang untuk kita hapuskan dosa masih wujud. Kata Amru, dia pun masuk Islam. Bila dia masuk Islam, wa ma kana ahadun ahabba ilayya min Rasulillah sallallahu. Tidak ada manusia yang paling aku sayang, yang paling aku muliakan lebih daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan mata aku tak sanggup lagi nak tengok. Wa ma kuntu utiku an amla aini. Aku tak mampu nak penuhi, nak mata aku nak tengok, nak orang panggil nak beradab muka dengan Nabi, tak sanggup. Allahu Akbar. Terlalu mengagung, menghormati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau siapa tanya aku bagaimana sifat Nabi, sifat rupa Nabi, aku tak mampu. Sebab apa? Sebab aku selalu bila duduk depan Nabi, dia tunduk, ya, menghormat. Nak orang panggil nak bertentang mata, tak sanggup. Terlalu menghormati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walau mitu ala tilkal hal. Kalau aku mati ketika itu, ketika aku sangat menyayangi Nabi, menghormati Nabi, la rajautu an akuna min ahlil jannah. Aku harap akulah ahli surga. Habis.
Fasa yang ketiga. Summa wullina asya ma adri ma hali fiha. Kemudian Islam telah menang, aku telah dilantik oleh khalifah menjadi gubernur sana sini, aku tak tahu aku berlaku adil ataupun tidak dalam pemerintahan. Dia pun menangis. Dia panggil anak dia, kalau aku mati, fala tashabni naihatun wala nar. Kalau aku mati, jangan sekali-kali di kalangan kamu, wahai anak, yang meratap, meraung, buat benda-benda koyak baju. Jangan buat, itu amalan jahiliah. Wala nar, jangan ikut lampu-lampu api-api ke kubur aku, jangan. Ini kita kena ingat tuan-tuan. Kita kena pesan kepada anak-anak cucu kita, jangan buat benda khurafat, benda mungkar, benda-benda bid'ah, benda-benda yang tak baik dalam majlis kematian kita. Kena pesan. Faiza dafantumuni, apabila kamu sudah kebumikan aku, fashunnu alayat turabi shannan, timbuslah aku, letaklah tanah kubur aku, summa aqimu hawla qabri qadra ma tunharu jazur. Kamu jangan balik terus, duduklah tepi kubur, berdoakan untuk aku, Allahumma ghfir lahu, Allahumma sabbithu, ya Allah ampunkan dosa dia, ya Allah berikanlah kesabaran, kekuatan, keteguhan dia untuk menjawab soal mungkar nakir, sekadar sembelih seekor unta. Kalau kita sembelih ekor unta setengah hari sini, tapi saya tengok arak sembelih ekor unta tak lama, mungkin setengah jam ataupun 1 jam dah selesai. Dia sembelih sekejap ya popok dia buat. Kita sembelih kambing pun setengah hari kan, anak beranak. Hatta asta'nisa bikum, aku berasa tenang dengan kedudukan kamu, berdoakan pada aku atas kubur, wa anzuru ma uraji'u bihi rusula rabbi, kemudian aku tengok apa yang aku boleh jawab kepada utusan Allah Azza wa Jalla di dalam kubur. Hazal hadis rawahu Muslim. Baiklah, 3 kisah menunjukkan kepada kita bisyarah. Amru nak mati, anak dia bagi khabar gembira bahawa dia telah bersahabat dengan Nabi, dia telah berperang, Nabi telah beri khabar gembira. Tenanglah bapa. Tapi apa boleh buat? Dalam hidup kita ni melalui fasa-fasa yang tertentu, ada fasa yang menggembira, ada fasa yang menakutkan. Begitulah dalam hidup kita. Mudah-mudahan kita doa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, fasa hidup kita yang terakhir sebelum mati adalah fasa yang sangat menggembirakan. Kita kembali kepada Allah, mengabdikan diri kepada Allah, melakukan ketaatan, meninggalkan maksiat dan mungkar. Mudah-mudahan kita mati dengan husnul khatimah, insya-Allah. Tamatlah kita bab al-bisyarah, khabar gembira. InsyaAllah kita akan sambung lagi perbincangan kita dalam bab yang ke-96, bab wada'is sahibi wa wasiyatihi inda firaqihi li safarin wa ghairihi. InsyaAllah kita sambung dalam siri akan datang. Subhanakallahumma wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.